Baik, terima kasih Syuhaida di Angkasa Puri. Salam hormat dan salam sejahtera. Kesukaran hidup yang dilalui tiga beradik dari Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Pujut Miri mendapat perhatian pihak sekolah dan Ahli Dewan Undangan Negeri Pujut Dr. Ting Tiong Chun yang tampil menghulurkan bantuan bagi meringankan beban mereka. Dr. Ting berkata tiga beradik berkenaan hidup dalam keadaan serba kekurangan manakala ibu mereka hanya mengambil upah memotong rumput dan menjaga kebun sayuran bagi menyara hidup mereka sekeluarga. But of course, with all the financial difficulties, they will face some emotional issues. So the teachers take the initiative to find out the issue and realize that these three siblings from tingkatan 1, 2, 3, they're living in a conditions where there is no electricity. They use generator for this, and there's not much water here. And it's long distance away from the school, and so all the expenses, traveling, bus, sekolah, is actually quite expensive. So these are very good kids, study very well, and then on the weekend they study Monday to Friday, and on the weekend or public holiday they actually go to work in order to supplement the income for the family. Bercakap kepada pemberita semasa melawat kediaman pelajar berkenaan di Kuala Baram Miri, katanya Kerajaan Pakatan Harapan sememangnya memberi perhatian kepada golongan B40 tanpa mengira kaum dan agama bagi memastikan golongan itu mendapat bantuan yang sewajarnya. Beliau memuji keprihatinan pihak sekolah kerana berusaha membantu pelajar tersebut yang juga cemerlang dalam akademik bagi mengelakkan keciciran dalam pendidikan ekoran masalah kewangan yang dihadapi. Dr. Ting memaklumkan pihaknya juga akan mencari alternatif terbaik bagi pelajar tersebut meneruskan persekolahan dalam keadaan yang lebih kondusif, termasuk sekolah berasrama untuk meringankan beban mereka daripada terpaksa berulang alik ke sekolah. Menurut Pengetua SMK Pujut, Madeline Jayan, keadaan hidup Kong Meki, pelajar tingkatan 3 bersama dua lagi adiknya dikenal pasti selepas diselidiki kaunselor sekolah. Cikgu yang ada ni, dia dapat tahu bila mereka ini macam dia jumpa ke kaunselor kan, dia cerita lah sampai satu peringkat cikgu kaunselor datang rumah dan melihat keadaan dan baru dikongsikan dengan kita. So yang sekarang ni tiba-tiba Dr. Ting datang melawat, so kita pun join sama dan melihat keadaan. So we work from there lah. Sebab benda ni pun walaupun dia lama bersekolah kat sekolah kita, tapi mereka anak-anak ni tak pernah tunjuk apa-apa pun, tak pernah minta, tak pernah tunjuk baju, dia kemas macam orang berada, macam orang ada. Dia tidak tunjukkan. So sangat suka dikesan dah. Katanya kesusahan yang dihadapi pelajar itu turut mendapat perhatian ramai individu yang tampil menghulurkan sumbangan bagi menampung tambang bas sekolah dan makanan di sekolah. Koperasi di Sarawak masih dalam fasa pembangunan ke arah yang lebih mampan dan berdaya saing. Kementerian Pembangunan Perindustrian dan Usahawan menjelaskan bagi meningkatkan lagi kebolehsaingan koperasi, banyak agenda pembangunan terutama dalam bidang perniagaan telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh pelbagai pihak seperti Suruhanjaya Koperasi Malaysia dan Institut Koperasi Malaysia. Beliau memberitahu banyak perkara atau produk di Sarawak yang boleh diketengahkan termasuk dari segi seni dan budaya negeri ini. Kita harap usaha seperti ini tidak akan berhenti di sini, tapi terus berusaha untuk Jabatan Museum Sarawak untuk mencipta rekod-rekod yang lebih lagi dan juga menjadi satu dorongan dan inspirasi kepada bukan saja Jabatan Museum Sarawak tetapi sebanyak RM248 juta. Perkara tersebut didedahkan pada Karnival Arnab Anjuran Bersama Institut Koperasi Malaysia Sarawak dan Koperasi Keluarga Sheikh Effendi Kuching Berhad Kokesa di Kuching. Menyentuh mengenai perusahaan kecil dan sederhana PKS, Kementerian mendedahkan PKS memainkan peranan penting dalam menyumbang kepada pembangunan aktiviti ekonomi serta kewujudan peluang pekerjaan kepada rakyat Sarawak.
Pada 2016, sebanyak 98.4% atau 62,021 daripada keseluruhan pendaftaran perniagaan di Sarawak terdiri daripada PKS. Kerajaan telah menyediakan berbagai bantuan untuk membantu usahawan termasuk skim pinjaman industri kecil dan sederhana, tabung ekonomi kumpulan usaha niaga tekun selain program latihan dan promosi pemasaran dalam dan luar negara bagi meningkatkan keupayaan dan pendapatan PKS. Jabatan Muzium Sarawak JMS kali lagi mencatat nama dalam The Malaysia Book of Records MBOR menerusi Longest Non-Stop Taxidermy Workshop selama 24 jam bermula pukul 10 pagi semalam dan berakhir pada pukul 10 pagi tadi. Menurut pembangku pengarah JMS Surya Bujang, bengkel taxidermy atau pengawetan haiwan yang telah mati berkenaan disertai seramai 250 kaki tangan jabatan itu, pelajar sekolah terpilih di sekitar Kuching serta orang awam. Beliau memberitahu sebanyak 8 spesies haiwan termasuk ikan, kijang, kambing dan anak buaya berjaya diawet sepanjang bengkel berkenaan. Surya menambah bengkel itu antara lain bertujuan memberi peluang kepada para pelajar dan orang awam untuk mempelajari dan memahami proses pengawetan haiwan merupakan acara kemuncak bersempena sambutan Hari Muzium Antarabangsa peringkat negeri tahun ini. Kali pertama JMS menerima pengiktirafan MBOR ialah pada 2003 sebagai muzium Islam pertama di Malaysia. Kita mengharap akan membuat lagi dan akan memikirkan lagi apa-apa lagi rekod di Jabatan Muzium Sarawak yang boleh kita ketengahkan pada masa akan datang. Surya bercakap kepada pemberita selepas majlis penangguhan bengkel berkenaan dan penyampaian sijil MBOR kepada jabatan tersebut di Muzium Alam Semula Jadi di Kuching. Pada majlis tersebut, sijil pengiktirafan MBOR disampaikan oleh wakilnya Lee Poi Leng dan diterima oleh Surya bagi pihak JMS serta turut disaksikan oleh Setiausaha Tetap Kementerian Pelancongan, Kesenian, Kebudayaan Belia dan Sukan Hee Chang Kee. Sementara itu, Hee Chang Kee berharap kerjayaan JMS dijadikan sebagai dorongan dan inspirasi oleh jabatan dan agensi-agensi kementerian yang lain untuk berusaha mencipta rekod dalam MBOR. Beliau memberitahu banyak perkara atau produk di Sarawak yang boleh diketengahkan termasuk dari segi seni dan budaya negeri ini. Kita harap usaha seperti ini tidak akan berhenti di sini tapi terus berusaha untuk Jabatan Muzium Sarawak untuk mencipta rekod-rekod yang lebih lagi dan juga menjadi satu dorongan dan inspirasi kepada bukan saja Jabatan Muzium Sarawak tetapi agensi-agensi kerajaan yang lain. He berharap JMS akan terus berusaha untuk memikirkan program atau produk lain yang boleh dimasukkan dalam rekod berkenaan pada masa akan datang. Ujarnya ini terutama dengan pembukaan Muzium Sarawak yang baharu yang bakal menjadi muzium kedua terbesar di Asia Tenggara. Muzium berkenaan dijangka dibuka sepenuhnya kepada orang ramai menjelang penghujung tahun depan. Penganjuran program Northern Region Music Festival NRMF mencapai kejayaan luar biasa. Ia sekaligus membuktikan Limbang berupaya menjadi lokasi penganjuran acara berprestij yang berjaya menarik lebih 10,000 pengunjung membanjiri lapangan terbang lama Limbang. Festival buat julung kalinya diadakan di Limbang itu menghimpunkan kepelbagaian muzik tradisional daripada kaum-kaum yang terdapat di daerah Limbang dalam satu pentas. Antaranya Melayu, Cina, Bisaya, Lun Bawang, Iban dan Kedayan. Timbalan Residen Bahagian Limbang, Sebi Abang berkata, kejayaan penganjuran NRMF membuktikan kepelbagaian kaum dan budaya mampu dijadikan produk yang bernilai untuk diketengahkan dan dipasarkan. Tambahnya, selain dapat memperkenalkan adat dan budaya setempat kepada umum, NRMF berupaya melonjakkan Limbang sebagai sebuah daerah yang penuh daya tarikan untuk dilawati, khususnya melalui kebudayaan dan tradisi. Beliau yakin acara sedemikian mampu memperkenalkan Limbang kepada masyarakat luar, pada masa sama menghidupkan bandar Limbang sebagai sebuah bandar yang penuh keistimewaan. Mencuri tumpuan pada NRMF adalah persembahan tarian kebudayaan yang jarang dipersembahkan dalam mana-mana acara, termasuk penampilan artis jemputan Rudy Crystal dan Ratu Rock Malaysia, Ella.
Kejohanan bola sepak veteran 9 sebelah terbuka Bintulu menyaksikan penyertaan daripada 14 pasukan melibatkan beberapa bekas pemain pasukan Sarawak dan pemain dari Semenanjung serta negara Brunei Darussalam. Malah edisi ketiga kejohanan ini turut menampilkan beberapa perubahan. Menurut pengerusi pertandingan Awang Madihi Awang Yatim, kejohanan bertujuan mengeratkan hubungan di antara bekas-bekas pemain bola sepak yang pernah mengharumkan nama pasukan yang diwakili mereka suatu ketika dulu. Tapi pada kali ini kita turunkan sikit had umur daripada 40 ke atas supaya ia lebih kompetitif. Respon yang agak positif daripada sebab cannibal ini berbentuk kejohanan ini berbentuk cannibal, dia tidak banyak melibatkan hari-hari bekerja atau hari-hari berbisnes untuk warga-warga yang dikira berumur. Kehadiran bekas pemain pasukan Sarawak antaranya Bobby Pian, Dahalan Matusin, Zapri Manai, Ching Hong Aik dan Wong Sai Kong ternyata menarik perhatian serta menjadi tumpuan bagi merebut piala kejohanan. Bekas pemain yang ditemui turut berkongsi kegembiraan kerana dapat menyertai kejohanan tersebut. Masih aktif ya. Di Kuching, ya. Di Miri dah. Ada bawa tim? So far tak ada lah. Ya. So macam mana boleh menyertai? Ini semua legend punya ni. Ini dolar duaan. Bagus jugalah untuk ni merapatkan silaturahim antara sama diri kan, sama sebab lepas main profesional jarang berjumpa ada tournament macam ni dapat kita jumpa balik. Ini kira baiklah bila kita sudah habis main profesional yang Liga Veteran ni lagi banyak game tournament main lah. Memang masih aktif main? Ya, di Malaysia, luar negara semua ada. Kejohanan ini menawarkan hadiah wang tunai keseluruhan bernilai RM4,700 selain piala. Baik, setakat ini dahulu berita dari Sarawak untuk N5 petang ini. Untuk berita seterusnya, kembali kepada Syuhaida di Angkasa Puri. Silakan Syuhaida.